Belanjawan 2025, Premier Sarawak terima peruntukan pembangunan dengan tangan terbuka. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang. Perinciannya bersama Bumawin di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Zahira. Sebelum itu kita ke perkembangan insiden perahu karam di Sungai Sarawak. Mangsa tragedi perahu regata karam dari Pusat Muhammad Afiq Isyamuddin Azhari, 26 tahun, antara yang terawal selesai menjalani bedah siasat tengah hari tadi. Jenazah Allahyarham meninggalkan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Umum Sarawak sekitar pukul 1.35 tengah hari dan dibawa untuk dikebumikan di Kampung Tengah Tambak di Pusak. 4 lagi jenazah dimaklumkan akan dibawa balik dan dikebumikan berdekatan kampung halaman masing-masing. Allahyarham Muhammad Iqmal Samael 34 tahun ke Kampung Tanjung Bundung, Samarahan. Allahyarham Muhammad Khairul Bidin 26 tanah perkuburan Kampung Rangawan Sadong Jaya. Allahyarham Majuri Maharuf 32 tahun Kampung Baru Balingian Mukah dan Allahyarham Muhammad Khairul Hisam Kasturi 23 Kampung Rebak Asajaya. Ahli keluarga mula memenuhi kawasan luar Jabatan Perubatan Forensik Hospital Umum Sarawak sejurus menerima berita penemuan mangsa sekitar pukul 7 pagi tadi. Dalam kejadian 3.30 petang Jumaat lalu, 5 daripada 16 pendayung dari Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UPKN Sarawak hilang selepas perahu latihan mereka di badai ombak kecil dari kapal nelayan yang menyebabkan perahu tersebut dimasuki air dan akhirnya karam. Baik, Sarawak menerima peruntukan pembangunan Belanjawan 2025 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tangan terbuka. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata beliau tetap menyambut baik pengagihan yang telah diberikan oleh Kerajaan Persekutuan. Walaupun kurang daripada Sabah tak apa, saya rasa bahawa setidak-tidaknya kita ada bantuan daripada Kerajaan Persekutuan dalam kita membangunkan sektor-sektor yang penting. Beliau menyatakan demikian kepada media ketika diminta memberi reaksi terhadap Belanjawan 2025 selepas sesi Town Hall Sarawak agenda bersama Premier Sarawak bersempena Lan Berambai Anak Sarawak 2024 di Kuala Lumpur. Saudara, Belanjawan 2025 untuk Sarawak disifatkan sebagai belanjawan madani yang menitikberatkan pembangunan utama di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak bagi Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali menzahirkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas peruntukan belanjawan berkenaan. Ya, memang ada peningkatan dari dulu belanjawan, tapi ini adalah belanja madani ya. Dan saya nak ucap tahniahlah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas belanjawan yang komprehensif. Jelasnya, Sarawak menerima peningkatan peruntukan sebanyak 5.9 bilion ringgit dalam Belanjawan 2025 berbanding 5.6 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program Pink Aerobik sempena Hari Kanser Payudara Sedunia di Kuching. Datuk Sharifah Hasidah berkata program tersebut penting bagi memberi kesedaran dalam menggalakkan wanita menjalani pemeriksaan awal untuk kanser payudara dan cervix. Lebih 100 peserta mengambil bahagian dalam senaman aerobik tersebut. Sementara itu, pengurangan subsidi pendidikan di peringkat pengajian tinggi perlu dilaksanakan dengan teliti mengambil kira perbezaan pendapatan antara negeri-negeri maju dan Sarawak. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngamah, Anyi Jana yang juga bekas pendidik, menegaskan golongan T15 atau T20 di Sarawak masih memerlukan subsidi untuk anak-anak mereka melanjutkan pelajaran. Walaupun bersetuju dengan langkah pengurangan subsidi, beliau tetap menekankan pentingnya kajian menyeluruh agar hanya golongan yang benar-benar mampu diklasifikasikan sebagai tidak layak menerima subsidi. Bila kita tengok jadual-jadual itu, kategori itu dalam negeri-negeri macam apa beza saya tengok tu. Mungkin kategori T20, T15 di Semenanjung mungkin dia lebih tinggi daripada T20 ataupun T15 yang kita ada di Sarawak lah. Beliau berharap Kerajaan Persekutuan dapat mengklasifikasikan pendapatan dengan lebih jelas agar langkah pengurangan subsidi ini sesuai untuk seluruh negara.
Dalam pada itu, beliau juga menyambut baik pengumuman dana untuk baik pulih sekolah daif di Sabah dan Sarawak dan berharap ia dapat mempercepatkan usaha di kawasan pedalaman termasuk Ngemah. Beliau ditemui media pada program Ngabas Menua anjuran RTM Sibu di Rumah Tabuh, Nangga Ngungun, Kanawit. Dalam Belanjawan 2025, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan purata yuran pengajian setahun bagi penuntut sarjana muda farmasi adalah RM3,000 berbanding kos keseluruhan pengajian yang mencecah RM30,000. Subsidi diberikan tanpa mengira pendapatan keluarga, namun cadangan pengurangan subsidi bagi kumpulan pendapatan 15% teratas boleh membantu menambah baik prasarana sekolah berasrama penuh dan institusi pengajian tinggi awam. 119 usahawan Sarawak berjaya menjana jualan sebanyak RM1.89 juta melalui program bimbingan Institut Keusahawanan Negara Berhad INSCAN tahun ini. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, program itu turut mengangkat 10 usahawan ke tahap perniagaan kecil. Selain itu, 93 peluang pekerjaan dalam industri seperti spa dan bakery juga berjaya diwujudkan. Beliau berkata demikian pada majlis graduasi program berkenaan di Kuching. Turut diraikan dalam majlis tersebut 25 peserta program Startup Coaching. Projek Visi Harapan bertujuan memulihkan penglihatan individu kurang bernasib baik dalam komuniti dengan menyediakan pembedahan katarak secara percuma. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shen berkata, program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Hospital Pakar KPJ Miri dengan kerjasama Kelab Lions Club Miri Mandarin bukan sahaja memulihkan penglihatan tetapi mengubah kehidupan individu yang menghidapi katarak. Inisiatif Visi Harapan bukan sahaja memulihkan penglihatan tetapi juga mengubah kehidupan individu yang menghidap katarak secara mendalam. Ini sejajar dengan objektif untuk meningkatkan kualiti hidup mereka yang terjejas serta memupuk penglibatan masyarakat melalui usaha kolektif. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Jeffrey Pang pada majlis pelancaran projek Visi Harapan di Miri. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi KPJ Healthcare Berhad, Datuk Muhammad Farid Salim menjelaskan bahawa projek CSR pertama mereka di Miri telah membantu 10 individu yang memerlukan pembedahan katarak. Projek ini yang memulakan saringan pada penghujung Ogos dijangka selesai pada penghujung Oktober ini. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.